Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan bersama saya Sanaya dan juga rakan saya Luqman Haris di sini, dan banyak nama yang kita dengar sejak sejam dan 2 jam yang lepas. Sana agak pening kepala sekarang, terlampau banyak nama untuk kita hadam. Kita tunggu dan juga kita tulis. Dalam masa yang sama, kita juga meneliti dan juga menganalisis antara kerusi-kerusi penting yang telah pun diletakkan calon-calonnya, terutamanya yang sebelum ini kita dengar daripada Pakatan Harapan dan juga hari ini daripada Perikatan Nasional dan juga daripada Barisan Nasional. Ini antara perkara-perkara penting untuk kita faham dan juga kita nilai, sebab nanti Luqman akan tunjukkan sedikit apa antara yang telah kita isi senarai-senarai berikut, dan juga saya rasa dalam tempoh beberapa hari lagi, 18 hari ini menjadi tumpuan utamalah untuk semua yang terutamanya pengundi dan juga media kita lah. Ya, menjelang hari penamaan calon pada 5 November nanti, kita sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas hari ini kerana Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional mengumumkan kebanyakan calon-calon mereka. Lebih kurang pada masa yang sama. Sebelum ni Ehsan, kita hanya dapat pengesahan daripada parti komponen Pakatan Harapan, DAP, PKR dan juga Amanah. Hari ini kita dapat gambarannya lebih jelas mengenai muka-muka dan juga wajah-wajah yang kita bakal saksikan akan berentak pada 19 November nanti. Selain daripada perkongsian kami berdua, sebab tadi kita dah tengok secara keseluruhan, ini kita nak kecilkan skop berkenaan, kita nak bercakap benda-benda yang panas saja, tapi bukanlah panas apa, ini adalah panas pilihan raya, dan bahangnya sudah pun kita rasai dengan pengumuman berkenaan. Jadi bersama kami di studio 2 orang tetamu. Terima kasih Karya Yusri, pengasas bersama Undi 18. Ini bukan kali pertama, dah banyak kali dah bersama dengan kami, dan juga Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, penganalisis politik. Saya rasa kedua-duanya teruja mendengar pengumuman ini, sebab kita dah dapat gambaran serba sedikit sebelum hari penamaan calon berkenaan. Kita nak mulakan dengan sedikitlah daripada ini, sebab lagi Luqman akan ke belakang. So kita ada perkara yang untuk kita kongsikan. Tapi kita bermula dengan Dr. Zaharuddin. Ini antara perkara yang mungkin kita tunggu, tetapi antara fokus daripada pengumuman PN dan juga Barisan Nasional tadi, apa yang paling memberi tumpuan kepada doktor sendiri? Baik, terima kasih Ehsan, terima kasih Luqman. Bila sebut banyak nama ni, nasib baik bukan kita memikirkan nama nak bubuh nama anak. Okay. Kalau tidak, kita kalau 222, kalau ada 3-4 nama satu kawasan tu, seksa juga kita nak menghafalnya. Jadi secara tuntasnya, saya memikirkan apa yang parti fikirkan ialah untuk meletakkan mereka-mereka yang mereka fikirkan akan membentuk kerajaan selepas ini. Nama-nama figura-figura tertentu yang sudah menjadi bayangan untuk pemimpin-pemimpin parti, presiden parti sebagai contohnya. Inilah jentera yang mereka akan bawa. Kena ingat, presiden parti membuat keputusan adalah seperti menangkap kilat dalam kilau, melihat beras dalam padi. Jadi mereka mempunyai strategi-strategi tertentu yang mereka fikirkan, inilah barisan yang mana mereka ingin kemukakan untuk sama-sama berjuang selepas ini. Dan menarik kita lihat strategi Barisan Nasional khususnya. Sebelum ni kita ada dimaklumkan atau kita ada mendengar berita bahawa Barisan Nasional mengatakan mereka akan letakkan kira-kira 70% wajah baru, dan sememangnya kita lihat hari ini ramai heavyweight seniors yang digugurkan. Antaranya kita lihat Datuk Seri Tajuddin Rahman di Pasir Salak, Dr. Adham Baba di Tenggara, Halimah Sadiq di Kota Tinggi, dan saya kira ada lebih kurang 7 ataupun 8 heavyweight yang digugurkan. Mungkin Kira selaku ikon anak muda yang kita sering tanya isu anak-anak muda ni, apa reaksi awal Kira berkenaan dengan barisan baru yang UMNO letakkan ini? Ramai muka-muka yang lama digugurkan dan digantikan dengan kebanyakannya yang lebih muda. Sejujurnya bila saya melihat secara live pengumuman bakal-bakal calon yang bertanding ni, saya agak terkejut. In a way it's a pleasant surprise, sebab saya juga melihat ini adalah trend daripada Undi 18, dan sebenarnya UMNO telah mula dengan trend ini sejak daripada PIU Melaka lagi. Mereka mengedepankan calon-calon baru dan juga di Johor, dan sekarang untuk PIU akan datang. Saya membuat this joke masa saya lihat list pertama yang keluar tu, it's like the death of the warlords. Kita melihat banyak senior-senior yang these are former menteri, deputy minister sebagainya telah digugurkan dan memberi laluan kepada calon-calon lain. Tak semestinya semua lebih muda, tetapi yang baru. Tetapi yang paling penting sebagai pengundi muda yang akan mengundi kali pertama untuk PIU ini,
bukan sahaja representation yang penting, tetapi apa yang ditawarkan untuk anak muda. Idea dan polisi dan apa produk yang ditawarkan itu. Sebab walaupun calon baru, tapi adakah ini parti yang boleh memberikan tawaran baru kepada anak muda? Tapi strategi yang doktor cakap tadi, strategi ini kadang-kadang dia membawa kesedihan dan juga kehampaan mungkin dalam kalangan wajah-wajah yang mungkin Lokman nak kongsikan. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, izinkan saya pergi ke set touchscreen kita ini untuk kita kongsikan daripada apa yang kita dapat sebentar tadi, wajah-wajah kita kata heavyweights, otak-otak yang digugurkan pada kali ini. Dan kami cuba yang terbaik kerana kita lihat tadi Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional umumkan calon mereka semua pada waktu yang sama, dan kita akan kita cuba sebaik mungkin untuk kompilkan semuanya dengan cepat, dan mungkin tak sempat lagi semua. Tapi ini yang menonjol tadi Ini adalah calon heavyweight yang digugurkan. Kita ada Datuk Seri Tajuddin Rahman di Pasir Salak, seperti yang kita sebut, Datuk Seri Dr. Adham Baba, Datuk Halimah Sadiq di Kota Tinggi di Kelantan, Tan Sri Anwar Musa, Arau juga Datuk Seri Syahidan Kasim. Kita saksikan sudah pun digantikan dengan nama yang lain. P01 Padang Besar, Datuk Zahidi Zainul Abidin, Kuala Kangsar, Datuk Mastura Yazid, dan juga Maran, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib. Ini adalah 8 nama yang digugurkan, dan ada juga 2 nama yang agak prominent, iaitu Khairi Jamaluddin yang dipindahkan ke Sungai Buloh, dan juga Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein yang sebelum ini banyak spekulasi, tapi akhirnya kita dapat pengesahan bahawa Datuk Seri Syamsuddin akan kekal mempertahankan Sembrong. Kalau kita lihat di sini, apa dominasi mereka di kerusi masing-masing. Ini adalah keputusan Kira dan juga Doktor pada PRU 14 yang lepas. Sebagai contoh, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman di P73 Pasir Salak, majoritinya agak sihat, 7,712. Begitu juga Datuk Seri Dr. Adham Baba, hampir 6,000 majoritinya. Sementara tadi kita lihat juga akar umbi di Tenggara ada membuat sidang media di sana yang mengatakan mereka kurang puas hati. Lebih tinggi di Kota Tinggi, P156, Halimah Sadiq hampir 15,000 majoriti pada PRU 14. Kalau kita lihat di sini yang tipis pun adalah Kuala Kangsar, Datuk Mastura Yazid, 731 saja. Jadi daripada 8 nama ni, kita lihat 7 nama, sekurang-kurangnya 6 nama, di sini juga adalah sikit majoritinya, 6 nama yang majoritinya agak besar. Okey. Dan kita lihat ada sedikit sebanyak ketidakpuashatian oleh akar umbi tokoh ini masing-masing apabila mereka mendapat pengesahan bahawa nama-nama ini akan digugurkan. Saya mau pergi ke doktor. Doktor, impak kepada sentimen akar umbi dan penyokong UMNO dan pengundi di kawasan itu, di 6 ataupun 8 kawasan ini terhadap keputusan yang diambil oleh kepimpinan. Yang pertama, saya rasa satu keputusan yang wajar untuk diumumkan pada hari ini. Kerana kita mempunyai lagi 5 hari. Grace period orang kata, supaya suasana itu boleh diredakan dan suasana di grassroots, di akar umbi boleh menerima perubahan corak yang telah dicaturkan oleh pemimpin-pemimpin parti. Pada masa yang sama, saya suka bawa analogi kita main bola sepak lah. Ihsan ke mana? Kita tengok, kalau saya jadi coach, saya ada satu pasukan bola sepak. Saya nak pemain yang boleh bermain ikut kata jurulatih. Kalau saya mempunyai pemain yang ingkar kepada arahan jurulatih, impaknya bukan kepada satu pemain. Impaknya adalah kepada keseluruhan pasukan tersebut. Mungkin percaturan yang dikemukakan ini adalah percaturan supaya pergerakan parti-parti yang sedia ada yang ingin masuk bertempur ini adalah pergerakan secara kolektif, secara holistik, bukan menampilkan individu tertentu. Kerana mungkin difikirkan, saya tidak dapat menyelami hati dan perasaan presiden-presiden parti, tapi mungkin inilah pemain yang dirasakan yang boleh bermain dalam satu pasukan. Kalau kita ada seorang heavyweight, tapi dia merupakan seorang yang bukan team player, akan menyebabkan efek yang tertentu. Kerana ini bukan pilihan raya kecil. Ini bukan pilihan negeri. Ini adalah pilihan raya yang besar. Maka pergerakan harus sekata, sederap, sehadapan. Dan juga doktor dan juga Kira, bila kita sebut heavyweight ini, ia menjurus kepada personality dan juga calon berkenaan. Tetapi ini juga mungkin strategi parti apabila memikirkan dengan jumlah seperti yang Luqman nyatakan tadi, majoriti yang tinggi melebihi 1,000 ke atas, kecuali di Besar dan juga Kuala Kangsar. Ini menunjukkan bahawa ia adalah kawasan kubu kuat Barisan Nasional. Jadi letak siapa pun tak ada masalah. Letak calon A ke, calon B ke, calon C ke,
Manifestasinya sebegitu. Maksudnya walau dengan pembacaan majoriti yang tinggi sebelum ini pada PRU ke-14, ia memungkinkan Barisan Nasional tetap akan menang di kawasan berkenaan. I think itu soalan yang bagus sebab soalan ini sering diungkitkan apabila kita bincang kalau nak letak calon baru, calon minoriti terutamanya. Kalau calon muda, calon wanita, biasanya kita akan buat argument bahawa kalau bila nak letakkan muka baru, kalau kita ikhlas untuk mengedepankan muka baru, kena letak calon yang winnable seats. Kalau tidak, mereka confirm akan kalah lah. You just doing it so that kita ada kerusi nak bertanding. Jadi, I think in this situation kita kena melihat what's interesting. Mungkin kalau kita boleh dapat breakdown berapa banyak pengundi baru yang ada di kawasan itu, di mana heavyweight ini ditukarkan. Kalau sebab kita lihat banyak anak muda, kalau ikut demografik, walaupun banyak menetap di bandar tapi ramai yang pulang ke kampung. Dan juga Undi 18 telah menaikkan lagi banyak ramai-ramai pengundi di kawasan-kawasan yang yang we never reconsidered before. So mungkin ia akan memain faktor dalam pemilihan calon-calon baru selain daripada prestasi heavyweight calon-calon heavyweight sebelum ini. Okey, kita balik ke Perikatan Nasional. Sebanyak Perikatan Nasional juga mengumumkan calon mereka pada kira-kira masa yang sama dengan Barisan Nasional. Sedikit berbeza berbanding dengan Barisan Nasional. Quite a different note, Doktor, iaitu kita lihat heavyweight yang kita jangka masih lagi akan mempertahankan kerusi yang sama. Paguh menyaksikan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tambun Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan mungkin ada beberapa lagi yang saya tak sempat lagi nak hadam semuanya. Kalau itu adalah garapan daripada barisan yang Barisan Nasional umumkan, apa key takeaway bagi doktor bagi apa yang Perikatan Nasional umumkan sebentar tadi? Sebenarnya kalau kita lihat susunan yang telah dikemukakan untuk Perikatan Nasional agak berbeza dengan susunan yang dikemukakan oleh Barisan Nasional. Sebagai contoh, kalau kita patah balik pada persoalan yang tadi, kalau kita lihat adakah mereka ini yang ditukarkan ini adalah di kursi-kursi selamat, itu pun satu persoalan yang cukup besar. Adakah dengan meletakkan, contoh, minta maaf, dengan meletakkan songkok sahaja di situ boleh menang pun satu persoalan juga. Dan kita tak pasti kalau kita letak siapa pun di situ boleh menang kerana yang pertama, kita perlukan kepada wakil yang mempunyai dipanggil kearifan lokal. The local wisdom. Maknanya orang yang kita nak letak tu, kalau dia tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang kawasan tersebut, dia tidak kenal Makcik Kiyah. Dia tak kenal Pak Long, dia tak kenal Pak Ngah. Mana mungkin Makcik Kiyah, Pak Long, Pak Ngah itu akan mengundi mereka itu. Jadi kita memerlukan sebenarnya susunan yang dikemukakan adalah mereka yang harus tahu tentang kearifan lokal. Suasana di tempat itu. Siapa tok imamnya, siapa tok bilalnya, yang penting mungkin tok kadinya. Tapi yang kita nak ialah bagaimana penerimaan masyarakat terhadap mereka itu. Tapi ini juga adalah sesuatu yang kita boleh palingkan ataupun palitkan kepada Pakatan Harapan. Kita lihat banyak juga heavyweights mereka yang berubah-ubah kerusi, bukan sahaja berubah kerusi, malah berubah negeri. Betul. Jadi untuk semua gagasan ini, parti-parti ini, sejauh manakah doktor rasakan ia mungkin akan backfire? Kerana ada pengundi yang melihat seolah-olah kami hanya digunakan untuk menang kerusi dan mendapat kuasa, bukan benar-benar mahu jadi wakil rakyat untuk represent rakyat. Saya soalan mana makin panas ni. Jadi kita kat luar sejuk dah. Jadi kita nak fikir kalau saya yang mencaturkan, ini kerana yang mencatur ni orang lain. Kalau saya yang mencaturkan, saya nak pemain-pemain saya kekal boleh bermain. Jadi kalau saya letakkan mereka itu dalam satu seat yang mana saya merasakan dia tidak boleh menang. Kenapa saya harus meletakkan pahlawan saya di kursi yang mana pasti dia kalah? Saya nak bawa pahlawan saya bersama dengan saya berjuang. Maka saya harus meletakkan pahlawan saya di kawasan yang mana saya merasakan dia boleh menang dan bersama-sama dengan saya selepas ini dengan harapan semuanya boleh membentuk kerajaan. Jadi adakah nama-nama besar dalam setiap parti yang diletakkan di kerusi yang memang sukar untuk menang, yang menjadi kerusi tradisi pihak seteru atau pihak musuh itu mungkin strategi politik juga untuk tolak mereka ke tepi? Ya, saya kata benar percaturan sama juga kita main catur, begitu juga percaturan politik. Seni politik dalam politik ini kadang-kadang sukar dibaca. Ada orang mengatakan, ya, kita kawasan ini dia lahir di sini, dia duduk di sini, orang kenal dia pasti menang. Tak mungkin. Kerana apa yang orang ingin, apa yang orang lihat ketika ini ialah bagaimana kita nak membentuk kerajaan. Jadi untuk membentuk kerajaan ini memerlukan individu tertentu supaya individu tersebut boleh berganding bahu
boleh berganding tangan bersama dengan yang lain, bersama parti tersebut untuk mengendalikan kerajaan. Kalau saya letak MAN contohnya lah di kawasan yang saya nak MAN jadi moderator ni. Takkan saya nak letak MAN di tempat yang mana lepas ni kalah lah, tak nak lah kan, tak boleh tengok muka MAN dah kan. Jadi dengan muka handsome MAN tu dah hilang. Jadi saya terpaksa letak di kawasan yang mana saya pasti bahawa MAN ada sini berganding dengan Ehsan. Jadi saya kena fikir kawasan mana yang sepatutnya saya letak supaya MAN dengan Ehsan tetap boleh berganding bersama saya. Kalau saya bertanding dengan Ehsan, saya confirm kalah. Kalau Lokman dekat mana-mana pun dia boleh dia boleh berada Tapi di mana-mana. kalau boleh saya tambah sikit, saya rasa mungkin saya disagree sikit lah. Sebab saya rasa going into this PRU, kita akan melihat lanskap PRU yang sangat-sangat berbeza daripada PRU yang lepas. Sebab kita akan melihat influx anak muda yang, bukan saja anak muda, tetapi pengundi atas pagar yang sebelum ini mungkin PRU sebelum ni isu-isu ekonomi, isu-isu polisi akan dinaikkan. Tapi sekarang kita akan melihat orang ramai yang tak kisah pasal politik pun akan bincang pasal politik, sebab kita melihat politik Malaysia over the past 2 years sangat-sangat menarik. Dan jangan lupa pengundi kali pertama 7 juta, kira-kira 7 juta. Exactly, 7 juta. Bukan pengundi muda, tapi pengundi kali pertama. 7.8 juta sepatutnya. So, saya rasa ini mungkin diambil kira, kalau saya Presiden Parti lah, akan diambil kira apabila mereka mencaturkan di mana mereka diletakkan. Sebab kita juga melihat contohnya kerusi Padang Rengas, kerusi heavyweight UMNO yang kena sebelum itu. Tapi Pakatan Harapan letak saudara Kamil di situ, timbalan AMK. And you know, bagi saya, it's a very brave choice, pilihan yang sangat-sangat berani. Tapi juga kerusi-kerusi lain kali pertemuan yang menarik. Tapi I think untuk pengundi anak muda, mereka akan lihat keseluruhan, bukan sahaja isu. Maksud saya nak argue bahawa mungkin isu konteks politik lokal tu mungkin tidak begitu valid untuk PRU yang akan datang, this coming PRU, sebab ramai pengundi tidak mereka tidak duduk di mana kawasan mereka mengundi. So jadi kita lihat trend ini pada masa PRN Johor contohnya, bila turnout untuk PRN Johor amat rendah, jika rendah daripada apa yang kita inginkan, sebab isu-isu yang dibangkitkan semasa PRN biasanya isu-isu lokal, bukan isu-isu nasional. Jadi ramai pengundi tidak ada insentif untuk pulang untuk mengundi apabila mereka tidak tinggal di Johor. So kali ini saya rasa mungkin sentimen ini juga diambil kira. So kita melihat banyak, semakin biasa kita melihat mungkin incumbent atau ahli parlimen bertukar kawasan untuk PRU yang Kira ini sesuatu yang menarik. Saya percaya ini adalah percaturan yang diteliti sangat-sangat baik oleh parti-parti yang bertanding. Saya nak bagi contoh satu di P135 Alor Gajah. Kita tahu di situ ada Pak Wan dari Perikatan Nasional PN, Adli Zahari, dan diletakkan orang muda oleh Barisan Nasional Syaril Amdan di situ. Ini mungkin satu corak yang berbeza apabila kalau tadi 7.8 juta mungkin pengundi yang pertama kali mungkin kita divide kepada pengundi-pengundi muda. Mungkin pilihannya di situ akan menentukan mungkin faktor umur Syaril Hamdan itu akan diambil kira oleh pengundi-pengundi ya, mungkin. I think that's something interesting lah, sebab BN announce kerusi Alor Gajah selepas amanah dan Perikatan baru announce hari ini. Tapi saya lihat, I think kerusi itu akan menjadi satu hot seat untuk observe nanti. Itu baru satu contoh, Man, sebab kita ada lagi. Kita ada lagi calon-calon yang popular juga yang mungkin yang diletakkan oleh Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Tapi kita nak berhenti seketika. Kembali selepas ini ada perkongsian-perkongsian lain, terutamanya antara analisis penting kita nak lihat kepada calon yang diumumkan malam ini dan juga yang telah pun diumumkan oleh parti lain sebelum ini. Anda sedang menonton Malaysia Memilih. Saya Lokman Haris dan rakan saya Ehsan Yahya. Kita cuba menganalisis sebaik mungkin semua nama yang diumumkan oleh Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional untuk bertanding dalam PRU 15 dan cuba memikat hati dan minda rakyat. Terlampau banyak nama yang diumumkan oleh BN dan juga PN seperti tadi Ehsan. Kita masih lagi menghadam semuanya dan terutamanya dijadikan lebih mencabar apabila BN dan juga PN mengumumkan calon mereka pada masa yang sama. Sebelum ini PH ada umumkan
mengikut parti masing-masing, tapi banyak untuk kita kupas di sini untuk kita lihat setiap kerusi dan juga kerusi-kerusi yang menjadi tumpuan, termasuk kerusi-kerusi yang melibatkan sebelum ini heavyweight khasnya dalam kalangan UMNO yang kali ini digugurkan. Kita sudah bincang sebentar tadi, 8 orang digugurkan dari Padang Besar sehinggalah ke Kota Tinggi dan juga Tenggara dan sebagainya. Saya mau berbincang dengan saudari Kira Yusri, pengasas bersama Undi 18 dan juga Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, penganalisis politik. Sebentar tadi sebelum kita berhenti rehat, kita bincang satu kerusi yang menyaksikan pertarungan dan pertembungan yang agak menarik, iaitu Alor Gajah. Kita lihat Syaril Hamdan dinamakan kali kedua beliau bertanding. PRU 14 dipertandingkan tak salah saya di Kuala Langat pada ketika itu dan pada ketika itu ke Cundang. Kali ini beliau akan berentap dengan Adli Zahari dari Amanah dan juga Pak Wan Rizwan Yusof dari Perikatan Nasional. Satu lagi sudah tentu yang kita perlu sentuh Ehsan adalah Tambun. Seperti yang kita jangka, selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan beliau akan menggegarkan Tambun, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu disahkan sebagai calon yang memang akan mempertahankan kerusi Tambun selaku penyandang. Adakah ini satu kerusi seat to watch ataupun constituency to watch, Doktor, dan mengapa? Bagi saya agak menarik kerana yang pertama incumbent kita ada Peja di situ. Dia memang dah menang di situ, memang sudah berkhidmat di situ, maknanya orang sudah kenal dia. Dan dia akan bertanding melawan dengan salah seorang calon Perdana Menteri. So istilah di sini kalau kita cerita pasal Syaril tentang Peja dan sebagainya, istilahnya adakah akan berlaku giant killer di sini? Siapa yang akan terbunuh saya tak tahulah, dua-dua giant bagi saya kan. Jadi kalau kita lihat contoh di Tambun sendiri, kalau kita lihat pertemuan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Peja, dia sebenarnya antara dua zaman yang berbeza. Zaman satu orang yang sudah mencecah 70 dan satu orang yang mana tak sampai 50. Jadi dalam kehidupan ni kita pun melihat energetik antara kedua benda atau kedua individu ni pun akan dilihat sebagai siapa yang boleh menyumbang lagi kepada Tambun. Pada masa yang sama, setuju dengan Kira kata, kita tidak boleh melihat sekadar kepada lokaliti saja. Dan kita harus melihat apakah vision yang ingin disampaikan. Jadi konflik pertembungan di sini sama seperti Tambun dan juga Alor Gajah tadi adalah konflik vision. Vision and mission, siapa yang lebih menarik untuk didendangkan, untuk dijual, untuk dibeli oleh para pengundi. Kalau mission and vision yang nak disampaikan itu adalah mission and vision yang biasa-biasa saja, saya rasa dia bukan kawasan yang untuk kita lihat kerana di mana-mana pun kita ada pertandingan. Jadi bila berlaku pertemuan antara dua giant ini, dua gajah ini, kita mengharapkan supaya adanya penghasilan objektif dalam pertemuan ini. Adanya perjanjian untuk menjadikan kawasan itu lebih baik. Ada juga satu ikhtiar supaya daripada situ menjadi satu deklarasi siapa saja yang menang di situ untuk mencipta sejarah, membawa ke negara kita menjadi sebuah kerajaan sebagai contoh, ataupun daripada Tambun menjadi pusat antarabangsa. Okey, Doktor. Kita bersentuh berkenaan dengan Tambun, kita pergi ke set data kita dan set touchscreen kita. Ini adalah keputusan pada PRU 14 yang lalu. Ini adalah PRU 14. Kita bercakap berkenaan dengan P063 Tambun. Pada ketika itu dimenangi oleh Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dengan majoriti 5,320. Tapi ada satu caveat yang penting, iaitu caveatnya pada ketika itu bertanding atas tiket Pakatan Harapan, Bersatu Pakatan Harapan. Dan kali ini sudah tentu tiketnya adalah Bersatu Perikatan Nasional. Adakah majoriti 5,320 ini kita anggap secara konvensionalnya definisinya sihatlah. Tapi ada satu caveat bahawa Bersatu kini bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan, berentap dengan salah seorang giant, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa ramalan doktor di sini? Adakah majoriti ini cukup sihat untuk memberi keyakinan yang cukup kepada Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu? Tambun sebagai contoh, Datuk Seri Azmin Ali pun kekal di kerusi gombak. Dia begini, apabila kita lihat pada PRU 14, semua orang bertanding atas logo PKR. Jadi kalau kita lihat, maknanya pengundi di situ dia bukan memilih Pakatan Harapan. Dia memilih, kalau memilih logo, dia memilih PKR. Kemungkinan bukanlah secara total, saya tidak bersetuju secara total, kemungkinan majoriti yang mengundi pun adalah penyokong kepada PKR. Jadi sekarang ni timbul permasalahan.
Patah balik, Man. Okey, saya boleh patah balik. Tambah. Saya mau pergi ke kerusi yang seterusnya. Kerana kita tak banyak masa. Okey, 5,320. 5,320. Kemungkinan besar pengundi PKR saja sudah mungkin dalam 60-70% di situ. Jadi kemungkinan pula kita lihat Dan Datuk Seri Ahmad Faizal memenangi 44.46% undi di situ pada PRU 14. betul. Jadi saya merasakan bahawasanya selepas ini pengundi dia dalam range, kalau ikut data saya lah, range dia dalam 30. Range dia. 30. Ini kalau mengandaikan ada 3 entiti utama, 3 penjuru, entiti utama. BN, PN dan juga PH. Betul. Dan maka persoalan yang akan timbul 10%. Ini Khaira boleh jawab lah 10% tu. 18 ke 20 halanya? dan pengundi muda. Kira? Saya rasa this is sangat-sangat menarik sebab Ahmad Faizal adalah bekas Menteri Belia dan Sukan. Jadi sepatutnya target Undi 18 sepatutnya memang target bawah dia lah sebab dia kalau ada engage dengan Belia semasa tenure dia sebagai menteri. Tapi I think kerusi ini Tambun walaupun bukan kerusi yang sangat-sangat urban, automatik akan jadi memang akan jadi hot seat sebab kita ada bekas menteri, kita ada ahli majlis tinggi parti dan juga calon Perdana Menteri daripada Kedai Ketua Pembangkang. Jadi saya suspek bahawa isu-isu di bawah mereka bukan akan jadi isu lokal. Okey, ini satu kerusi yang memang sangat urban. Gombak. Sangat-sangat urban. Ya. Tapi kita belum berhenti seketika. Kita akan kembali selepas ini, San. Sebab kita nak cakap pasal majoriti yang sangat-sangat besar di Gombak. Sebab ini antara kerusi panas untuk kita bincangkan dan juga menarik untuk kita ketahui nanti. Kembali selepas ini. Baik, kembali dalam Malaysia Memilih. Ini analisis kita berkaitan dengan calon-calon yang telah pun diumumkan. Bukan sahaja Barisan Nasional dan PN, tapi itu utamanya lah sebab ia diumumkan malam ini. Tetapi daripada Perikatan Nasional ada 2 negeri lagi tidak diumumkan. Iaitu Terengganu dan juga Kelantan. Itu pun kita nak tengok juga antara senarai dan juga nama-nama calon. Tetapi tadi Lokman tinggalkan dengan jumlah besar majoriti di kawasan urban. Tadi kita dah tengok beberapa kawasan yang lain. Ini yang kita nak sambung kita punya organik cerita kita di mana kita sulamkan perbincangan dengan data dan juga sejarah yang kita ada di set touch screen belakang saya. Sebenarnya tadi kita tumpukan kepada kerusi-kerusi hot seat di mana kita akan saksikan pertarungan yang agak menarik. Kita bincang sebenarnya tadi berkenaan dengan Tambun, iaitu bakal menyaksikan 2 giant berentap, iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita bincangkan banyak faktor termasuk Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu pada ketika itu memperoleh majoriti yang agak sihat pada PRU 14 maksud saya, hampir 4,600 lebih. Tetapi ada banyak caveatnya. Sebagai contoh, pada ketika itu bertanding di bawah tiket Bersatu dan juga Pakatan Harapan. Pada kali ini bertanding di bawah tiket Bersatu dan Perikatan Nasional. Dan tetamu kita, Kira Yusri, pengasas bersama Undi 18, dan juga Dr. Ahmad Zahrudin Sani, penganalisis politik, ada bangkitkan beberapa juga faktor-faktor yang penting. Seperti Datuk Seri Ahmad Faizal, dulu Menteri KBS dan sebagainya, mungkin boleh sasarkan pengundi-pengundi berumur 18 hingga 20. Dan juga bincang mengenai kerusi urban dan juga suburban. Dan setelah tadi sebelum kita berhenti rehat, kita bincangkan, kita pergi ke satu kerusi yang memang betul-betul urban. Iaitu, Lumah bangun lagi ya? Saya bangun lagi. Saya banyak kali bangun lah malam ni. Okey. Tapi kerusi dia tetap sama. Kerusi dia tak sama. Ini memang khas untuk Lokman. Memang saya berdepan dengan masalah teknikal bila kita live dan main banyak data ni. Okey, P098 Gombak. Tadi majoritinya lebih kurang 5,000. Okey, kita bincangkan berkenaan dengan urban. So ini memang sangat urban. Ya. P098 ini Gombak ini, dan majoritinya Ehsan 48,721. Kalau nak ikutkan daripada jumlah majoriti ini, mungkin Datuk Seri Azmin Ali kata dia berada selesa di situ. Terlampau selesa. Tetapi Amiruddin Syari berada di situ. Dan ini membawa nama yang cukup besar sebab dia Menteri Besar Selangor dan bersaing bersama bekas satu parti yang dulu. Betul. Kan Lokman? Pertama sekali, saya maafkan saya mengganggu. Quick one saja. Kira, adakah Kira terkejut bahawa Datuk Seri Azmin Ali masih lagi mahu bertanding di Gombak? Saya rasa ya. Sebab kita melihat even selepas Sheraton Move ada penduduk Gombak yang membuat lawsuit untuk saman Datuk Seri Azmin Ali untuk sebab keluar parti. Kan? Jadi walaupun the court end up dismissing it, tapi saya rasa kalau sampai tahap ada penduduk yang sanggup mengambil langkah mahkamah untuk mengambil tindakan terhadap Datuk Seri Azmin Ali, I think that speaks a lot sebagai pengundi dia. Tapi
as you mentioned juga, majority ni sangat besar. Dan kita lihat nanti, saya rasa kita akan melihat sama ada pengundi akan melihat kepada parti ataupun kepada calon semasa PRU nanti. I think this seat will be one of the indicators. Hasan. Boleh saya tambah? Kita boleh agak. Saya melihat begini. 48-721. Kena ingat, ketika PRU 14, Azmin Ali bertanding sebagai timbalan Presiden PKR. Analogi cukup mudah. Ketika itu, masyarakat melihat inilah dia bakal menjadi pemimpin negara. Kerana ketika itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim belum lagi keluar daripada penjara. Jadi, apa yang telah dimomok-momokkan oleh kepada kawasan itu adalah menunjukkan bahawasanya Datuk Seri Azmin Ali adalah idola yang akan diangkat ke atas. Jadi saya tidak terkejut dengan 48,000 ini. Kerana kalau saya berada pengundi sebagai pengundi Gombak, pastinya saya nak seseorang yang memang kita tahu akan berada di atas menjadi wakil kita. Kerana akan memudahkan segala peruntukan, segala pembangunan akan berlaku di kawasan tersebut. Caveat itu, Man. Doktor, daripada 63.10% yang bawa 75,113 itu, secara dasarnya ataupun kalau kita boleh pecah sebagai ini adalah jumlah akar umbinya, berapa peratus kalau doktor boleh memberi gambaran mungkin yang memecah undi daripada 75,000 itu? Daripada 75,000 ni, kalau kita tengok zaman PRU 14, sekarang kita skip balik, kita lihat pada PRU 15. Apa yang berlaku sekarang adalah suasana itu adalah tidak sama. Kalau kita mengatakan bahawasanya 61,000 ni akan tetap kekal dengan Azmi Ali, satu big question bagi saya. Dan pada masa yang sama, kita kena fikirkan juga, kenapa Amiruddin diletakkan di situ? Jadi dia melihat, kalau saya sebagai seorang strategis, memang saya seorang strategis pun, saya melihat bahawasanya, kenapa saya letak Amiruddin di situ? Sudah ada ura-ura mengatakan mereka ini berada dalam satu kamp satu ketika dahulu. Apabila ada ura-ura mengatakan mereka ini berada dalam satu kamp, maka kesetiaan yang dipersoalkan sekarang ini. Bila persoal kesetiaan, maka saya nak buktikan bahawasanya, kita harus uji awak untuk tunjukkan your loyalty towards us. So apa yang kena buat? You pastikan, you lawan orang yang di mana dikatakan bahawasanya inilah sifu kamu. Inilah dikatakan yang membawa kamu ke era politik. Maka kalau kamu betul-betul setia kepada parti, itu lawan kamu. Maka ini berlaku sekarang. Dan kalau kita lihat prestasi Amiruddin juga sebagai Menteri Besar Selangor, bagi saya amat memberangsangkan. Maka kat sini berlaku satu perbandingan bagi penduduk setempat. Kita ada seorang Menteri Besar yang ketika ini masih Menteri Besar dan kawasan ini adalah kawasan Selangor. Caveat tetap sama, kita nak memilih seseorang yang pemimpin yang berada di atas. Maka kita letak di situ Amiruddin, Azmin Ali. Siapa yang akan pergi lebih jauh? Penduduk akan memikirkan ini. Pengundi akan memikirkan ini. Kalau saya merasakan Amiruddin yang akan pergi lebih jauh, saya akan pergi pada Amiruddin. Kalau saya merasakan Azmin itu akan pergi lebih jauh, saya pasti bersama dengan Azmin Ali. Tapi bila doktor sebut macam tu, kita dah membayangkan siapa yang akan pergi lebih jauh. Saya rasa orang akan membayangkan dah seperti apa yang doktor nyatakan tadi. Kita tak sebutlah mana-mana. Kita tak sebut. Lumah, ada nak tambah lagi Lumah pasal data ni? Dia sebenarnya banyak lagi. Kerana kita lihat menarik parlimen yang kita saksikan ahli parlimennya berubah kesetiaan selepas PRU 14 Gombak antaranya Datuk Seri Azmin Ali memilih untuk kekal bertanding di sini. Ampang kita masih lagi belum mendengar daripada YB Zuraida kerana kita tahu beliau sekarang bersama dengan Parti Bangsa Malaysia dan sebagainya. Kita lihat Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin akan kekal. Tambun seperti yang kita sebut tadi, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumur akan kekal. Paguh juga agak menarik kalau kita boleh kongsikan Paguh di sini kerana Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin kali ini akan berdepan dengan seorang tokoh yang agak veteran juga di Johor iaitu Razali Ibrahim yang sebelum ini kalah dengan Syed Saddiq di Muar pada PRU 14 tapi sudah tentu walaupun kalah Razali Ibrahim sememangnya ada grassroots di situ. Betul. Ada akar umbi dan memang orang lama di situ. Ahli parlimen 3 term. Dan dia agak menarik dinamika dan juga caveatnya dan Muhyiddin Yassin juga sudah tentu sangat season di situ, bekas Perdana Menteri, satu tokoh yang sangat terkemuka. Tapi ada juga caveat yang pada PRU 14 bertanding bawah tiket lain, sekarang adalah tiket lain. Jadi Paguh pula bagaimana? Saya mulakan dengan Kira dulu. Paguh pula bagaimana Kira menjangkakan dinamika pertarungannya? Saya rasa walaupun Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang akan bertanding bawah tiket yang lain, kita tak boleh underestimate influence dia. So kita melihat masa PRN Johor, semua kerusi yang Pakatan Nasional bertanding,
apa yang dia market adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bukan calon Perikatan Nasional, tetapi Tan Sri Muhyiddin. So I think saya rasa banyak polls juga menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin sekarang masih sangat popular lagi di kalangan orang-orang grassroots, dan saya faham saya, I think kita tak boleh underestimate lah influence Tan Sri di Pagoh. Tetapi juga back the question, kenapa Razali pergi kepada Pagoh dan bukan Jadi kalau kita bandingkan sebagai contoh kawasan yang urban dan mungkin semi-urban atau rural, Gombak sebagai contoh mungkin mereka ada lebih kesetiaan kepada parti atau gabungan. Kalau pada ketika itu PKR atau Pakatan Harapan, mungkin mereka akan kekal walaupun ada caveat macam-macam. Tapi untuk kawasan-kawasan rural seperti Pagoh ini, mereka mungkin lebih mengikut tokohnya, bukan partinya. Walaupun sudah berubah kesetiaan, mungkin lebih akan mengikut parti tokohnya. Doktor, adakah doktor setuju dengan generalisation itu? Saya boleh bersetuju. Kalau kita tengok dekat situ pun dia biru sikit. Dia biru antara biru dengan merah yang di peta. Di peta di bawah yang tak boleh dibesarkan itu. Jadi kalau kita melihat... Boleh. Oh, boleh. Jadi kalau kita melihat suasana, saya setuju. Kita kena melihat faktor-faktor sekeliling. Kita ada urban, kita ada suburban, kita ada rural, kita ada really terlampau ujung lah, Solok lah dikatakan tu. Setiap daripada itu mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Kalau kita lihat kepada kawasan, saya fikir rural Melayu ataupun semi-urban kawasan Melayu, dia ada satu klausa caveat yang baru, man. Caveat itu adalah dipanggil budi. Budi. Ya. Caveat dipanggil budi. Seperti Ehsan budi, sama dah tu maksudnya tu. So, budi ini memainkan satu peranan yang cukup penting. Bagaimana kita melihat suasana ahli-ahli parlimen yang lain, kalau dia jatuh disebabkan oleh sesuatu perkara sekalipun, orang mengenang budi. Jadi kalau kita melihat daripada orang-orang lama ini, kalau dia berkhidmat dah cukup lama dan menabur jasanya, dan saya pasti kalau umur di antara umur 50 ke atas, mereka masih memegang pada caveat budi. Ya. Saya nak sambung berkaitan dengan budi. Man, boleh tolong saya search Tanjung Karang, Man? Okey. Sebab Tanya soalan dulu. saya nak bangun. Tapi kena dulu. Ini baru pengumuman calon oleh PN dan BN. Belum lagi pada 19 November. Saya yakin saya akan menggunakan jauh lebih banyak tenaga pada hari itu. Saya cuba, Kira dan juga Doktor, saya nak pergi ke Tanjung Karang. Tanjung Karang ini sebabnya ia tidak diumumkan oleh Barisan Nasional. Tetapi kita dah ada dua calon daripada Perikatan Nasional, iaitu Zulkafli Hanafi dan juga Siti Rahayu Bahrain daripada Muda. Muda meletakkan calon di Tanjung Karang. Tetapi yang uniknya sebab Barisan Nasional tidak meletakkan calon. Saya tak tahu ada negotiation ke dan sebagainya. Mungkin akan diumumkan nanti ataupun ada kejutan pada 5 hari bulan ketika penamaan. Ini seperti yang Luqman kongsikan, ini datanya. Tetapi Kira dan juga Doktor, saya mulakan dengan Kira dulu. Kenapa? Macam mana untuk kita membaca strategi politik sekarang ini selepas BN ada beberapa kawasan yang tidak diumumkan? Sejujurnya saya tak tahu. I think it's very unpredictable, right? Tapi I think apa signal yang dihantar adalah BN pun sangat berhati-hati dalam pencaturan politik kali ini. I think saya rasa kali ini selepas PIA 14, selepas Sheraton Moon, selepas beberapa PRN, mereka tidak mengambil they don't take it lightly apa kemungkinan terutamanya swing seats lah. Saya rasa sebab majoriti norma di kerusi ini sangat tidak sebesar kerusi-kerusi lain, walaupun dia seorang menteri, kan hashtag muda lawan menteri kan, walaupun tidak sebesar lain, tapi mungkin ia cukup untuk memberi BN memikir mungkin maybe this is a swing seat untuk diorang lah. Ya, dan juga kalau kita melihat calon-calon yang diletakkan oleh Muda dan sebab diumumkan sebelum ini, mereka meletakkan calon aktivis pendidikan, bukannya ahli politik berpengalaman, bukannya siapa-siapa, dan dia ada branding nasional dia sendiri. So mungkin Barisan Nasional ingin mengambil masa lebih sikit untuk memikir, tetapi saya rasa dan juga dengar rumors, mungkin it's more internal issue lah. Mereka tak letak calon di Tanjung Karang. Bagaimana dengan faktor bahawa data menunjukkan bahawa di P095 Tanjung Karang ini akan ada 3,000 kira-kira lah 3,925 orang pengundi berumur 18 hingga 20 tahun, iaitu lebih kurang 6% daripada keseluruhan pengundi. Doktor, adakah ini satu faktor yang diambil kira dalam keputusan UMNO ini? Kalau kita lihat Muda, hashtag Muda lawan Menteri, mungkin dia memikirkan perkara itu.
Kalau kena lihat pada majoriti yang ada pun sekadar 1,000 saja. Kalau kita bandingkan Kalau dengan kita bandingkan begitu. 170 lah. Betul. Ya. Tapi pada masa yang sama kita kena ingat kerusi ini belum ada pengumuman walaupun kita dengar macam-macam rumours yang berlaku. Tetapi bila tidak ada pengumuman maksudnya sudah ada satu masalah di situ. Mungkin ada masalah dari segi boykot secara besar-besaran. Dia tak straightforward lah maksudnya. Dia tidak straightforward begitu. Tapi pada masa yang sama kita kena lihat figura tersebut sendiri. Kita lihat figura Noh Omar walaupun kebanyakan orang boleh menerimanya tetapi ketika dia menjadi pengerusi Barisan Nasional Selangor menjadi konflik antara pengerusi Barisan Nasional Selangor dengan Presiden Barisan Nasional itu sendiri. Jadi mungkin di sini ada masalah sedikit. Masalah mungkin tidak berlaku kesesuaian pemikiran, ideologi dan sebagainya daripada benda ini lebih mencetuskan menjadi bait-bait kebinasaan mungkin harus diredakan kemarahan api tersebut. Ya. Tapi kalau untuk kita lihat PRU ke-15 ini, tapi doktor sebut tadi berkaitan dengan masalah isu-isu dan sebagainya. Kalau kita lihat Zulkifli Hanafi dulu dia bertanding juga di kerusi parlimen yang sama tapi atas tiket Pakatan Harapan pada PRU 14. Kali ini bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Saya rasa banyak kerusi yang macam tu yang diletakkan semula tapi tak tahulah mungkin pengundi-pengundi ini fikir dulu PH Saya ini mungkin PN. closest indicator untuk melihat kerusi sebegini adalah PRN Johor. Walaupun PRN Johor tak boleh dilihat sebagai mewakili PRU, but I think that's maybe one of the closest indicator. Satu lagi kerusi yang sangat menarik. Ya. P107. Sungai Buloh. Sungai Buloh. Betul. Okay, akhirnya persoalan terjawab. Ke mana YBKJ akan pergi dan jawapannya adalah Sungai Buloh. Ini persoalan ni banyak kali. Bila ditanya kepada Yang Berhormat Menteri, pergi ke mana? Saya tak tahu lagi. Biar pucuk pimpinan nyatakan dan sebagainya. Tetapi awal juga Luqman kita dapat gambar KJ sebelum diumumkan dah ada dia pegang ni di Sungai Buloh dan sebagainya. Ini Okey, ini satu dinamika yang menarik. Tadi kita dah bincang Tambun, kita dah bincang Gombak. Betul. Sungai Buloh ni dinamika dia menarik kenapa? Ini adalah kerusi kuat PH pada PRU 14, 26,637 majoriti yang sangat besar. Siva Rasa orang lama di sini. Siva Rasa tidak ada lagi pada kali ini. Tapi sosok Khairi Jamaluddin itu, seringkali kalau kita tanya sebelum ni, mereka yang tidak menyokong kerajaan atau PN atau BN pun, kalau ada satu pemimpin kerajaan yang mereka boleh tolak ansur dan mereka boleh terima, adalah Khairi Jamaluddin. Jadi Khairi Jamaluddin masih lagi sambutan kepada terhadap beliau itu agak meluas across the spectrum. Yeah. Doktor, KJ akan bertanding di Sungai Buloh. Apa dinamikanya? Saya dengar dia nak bertanding Sungai Buloh ni saya rasa dah lebih daripada 2 minggu sebenarnya. Cuma tidak ada confirmation tentang perkara tersebut. Pada masa yang sama, saya setuju dengan Man kata ada 26,000 majoriti di situ. Tapi ketika itu Siva Rasa. Dan pada masa sama, kenapa Siva Rasa tidak bertanding adalah kerana berlakunya proses saya sebut cleansing di dalam PKR itu tersebut. Mana mereka-mereka yang berhaluan kiri, saya fikir hampir 90% digugurkan daripada bertanding. Konsep yang sama supaya pergerakan pasukan itu adalah dalam hala tuju yang sama, tidak ada yang ke kanan, tidak ada ke kiri, tapi semua ke hadapan. Tetapi kenapa KJ ke Sungai Buloh? Ini persoalan yang cukup menarik. Pada masa yang sama, kena ingat figura KJ itu bukanlah figura untuk kawasan luar bandar. Sebenarnya Rebau pun tidak sesuai untuk KJ. Kalau ikut data yang kita ada sebelum pilihan raya ni, kalau KJ bertanding di Rembau sekalipun, kemungkinan dia hanya majoritinya dalam 700 hingga 1,000 saja. Jadi menunjukkan bahawasanya figura KJ itu lebih sesuai di kawasan-kawasan yang dianggap bandar, di mana orang boleh fleksibel, orang yang lebih liberal, orang yang boleh menerima perubahan, orang yang tidak meletakkan parti itu sebagai perkara yang asas, tetapi melihat kepada individu yang boleh membawa kepada perubahan. Maka KJ diletakkan di Sungai Buloh bagi saya adalah satu kesesuaian kerana kawasan itu merupakan kawasan yang agak menarik kerana kalau Kementerian Kesihatan kita ada hospital Sungai Buloh yang mana cukup besar, cukup hebat, cukup ternama dan pastinya ia adalah seperti kem-kem tentera. Maksudnya di sini dia sudah seperti seolah-olah ada secure voters untuk beliau. Dan PKR meletakkan Datuk Ramanan Ramakrishnan untuk bertanding di Sungai Buloh. Adil untuk saya katakan bukan satu figura yang agak terkedepan setakat ini berbanding dengan nama-nama besar seperti KJ.
adakah itu satu lagi faktor yang mungkin meningkatkan peluang KJ untuk mungkin menang di sini walaupun ini adalah kerusi kuat PH pada peringkat 14? Setuju. Saya tidak menafikan benda itu. Kadang-kadang dalam politik ini ada benda yang sukar kita fahami. Dan kita pada PKR pun kita melihat, minta maaf kalau mereka yang menyokong PKR. Kita tahu bahawasanya pengarah pilihan raya pada PKR adalah Rafizi. Bagaimana hubungan Rafizi dengan KJ pun kita tahu. Pada masa yang sama, adalah satu perkara yang mustahil kalau dua individu ini tidak berhubung antara satu sama lain. Tak mungkin tidak ada komunikasi antara satu sama lain. Mungkin sudah berlaku perkara ini, mungkin ada percaturan yang kita tidak nampak. Doktor mengatakan ada komunikasi mungkin antara Rafizi dan YBKJ dan doktor membayangkan bahawa PKR meletakkan calon yang lebih mudah untuk dikalahkan. Adakah itu apa yang doktor sedang Saya cakap? tidak mengatakan begitu. Yang saya mengatakan bahawasanya di sini seolah-olah bagi PKR dia sudah tahu di mana Rafizi akan bertanding. Jadi kalau meletakkan calon PKR itu sekalipun, bukanlah walaupun ada isu-isu yang ditimbulkan selepas penamaan calon, tetapi dia merupakan figura yang mempunyai tempat di dalam PKR. Dia bukan AJK biasa. Dia adalah orang yang mempunyai jawatan. Jadi bila mempunyai jawatan, maksudnya kita meletakkan seseorang pahlawan juga. Bukan kita letak istilahnya kaleng-kaleng. Ya. Tapi maksudnya di sini, pertembungan ini tetap berlaku pertembungan di antara dua general dalam pasukan masing-masing. Jadi pada masa yang sama, kena ingat juga, Sungai Buloh, saya lupa nak bagi tahu, kebanyakan walaupun kita letakkan dalam kawasan urban, tetapi pinggiran Sungai Buloh itu yang akan menjadi persoalan. Kerana pengundi banyak tinggal di kawasan pinggiran tersebut. Siapa yang mereka akan tentukan? Kita jangan hanya memusatkan di tengah-tengah Sungai Buloh itu. Pinggiran ini kalau gagal dikuasai oleh dua figura yang besar ini, pasti akan tewas. Ini bila kita bercakap berkaitan dengan figura, personality dan sebagainya, P056 Larut di Perak. Ada Datuk Seri Hamzah Zainuddin di situ dan ada Ustaz Kazim Ilyas di sana. Ini satu personality yang sangat berbeza. Kita sebelum ini melihat kepada politician bersama dengan politician, ataupun politician dengan akademik ataupun academician dan sebagainya. Tetapi ini sesuatu perkara juga yang menarik selain daripada undi muda. Undi muda ni kadang-kadang dia akan tengok kepada personality dan juga populariti. Tapi saya tidak nafikan kepada dua-dua figura ini, dua-duanya popular. Tetapi siapa yang lebih popular, kita nilai itu pengundi yang nilai dan sebagainya. Bagaimana Kira dan juga doktor melihat kerusi ini? Saya rasa kerusi ini sangat-sangat menarik sebab dua-dua calon konservatif bagi saya sebagai anak muda kan. Hamzah Zainuddin sebagai menteri dan saya sebagai aktivis tentunya banyak polisi kita kita takkan setuju clash tertentu. Tapi saya rasa untuk meletakkan Ustaz Kazim yang bukan typically politician is a very interesting choice sebab apakah target audience yang mereka nak capture di Larut. I think itu soalan yang sangat-sangat menarik sebab apabila apabila kita meletakkan calon yang tak disangkakan di satu kawasan, we tend to think about apakah target audience atau market segmen yang mereka ingin capture yang mungkin mereka telah identify sebagai pengundi yang belum pasti mana mereka mengundi dan mungkin itu adalah wow factor lah yang diletakkan untuk menarik pengundi tersebut. So that could be one of the reasons. Kalau tanya saya, kita lihat Hamzah Zainuddin, dia merupakan Menteri Dalam Negeri dan juga Setiausaha kepada Perikatan Nasional. Jadi merupakan satu figura yang cukup heavyweight. Kenapa diletakkan Ustaz Kazim Ilyas di situ? Kerana harus difikirkan siapakah yang paling sesuai untuk bertanding dengan figura yang dianggap sebagai heavyweight daripada Perikatan Nasional. Jangan kita lupa, Ustaz Kazim Ilyas terdiri daripada keluarga ahli-ahli politik. Kapten Najmuddin, abang beliau, adik dia juga menjadi wakil rakyat. Ini ada sentimen kekeluargaan di kawasan tersebut. Ini caveat juga. Jadi caveat kekeluargaan juga mungkin boleh menjadi satu peranan yang cukup besar mempengaruhi sesuatu undi. Kalau kita meletakkan satu figura yang besar, kita tak nak kalah dalam, katakanlah kita tak nak kalah dalam besar dan kita tak nak hilang deposit. Dan bagaimana kita meletakkan percaturan supaya istilahnya berlaku fight antara situ. Maka kalau saya di sini, saya melihat kita ada figura Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan saya terpaksa meletakkan siapa yang paling sesuai, kita menggunakan caveat
kekeluargaan supaya berlaku fight di situ. Sebelum ada satu kawasan yang Luqman nak cari ni, saya rasa di Kuala Saya Selangor. rasa ini adalah seat terakhir yang kita boleh bincang Okey. dalam episod kali ini kita. Ya, Kuala Selangor. Okey, Kuala Selangor. Datuk Zulkifli Ahmad Ya. akan cuba mempertahankan dan sudah tentu big announcement Barisan Nasional, sesuatu yang mungkin menjadi open secret bagi ramai dan akhirnya disahkan pada hari ini adalah Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz akan bertanding di sini. Akan secara rasminya pada saya menjadi seorang ahli politik. Dinamika di sini Zulkifli Ahmad menang dengan majoriti yang sangat besar. 8,500 pada PRU 14 yang lepas. Sekali lagi majoriti besar untuk PH di sini. Figure seperti Tengku Datuk Seri Zafrul ni, kalau kepercayaan stereotipnya adalah mereka yang mungkin lebih liberal dan sebagainya atau mereka yang sokong Pakatan Harapan atau pembangkang, sebelum ini mungkin akan menyukai beliau kerana beliau adalah seorang teknokrat. Tapi teknokrat ini sudah pun sekarang ni berada di pihak Perikatan Nasional yang largely konservatif base-nya. Jadi Tengku Zafrul ni seolah-olah berada di tengah-tengah dari segi kepakaran beliau versus kesetiaan dan pertalian parti beliau. Jadi akan berentak dengan seorang heavyweight juga, Zulkifli Ahmad, bertanding dengan Tengku Datuk Seri Zafrul dan juga calon-calon lain yang akan diumumkan. Bagaimana dinamikanya di sini, Kira? Saya rasa orang akan melihat dua-dua figura ini sebagai almost the same level. Maksud saya, dua-dua adalah bekas menteri, dua-dua adalah subject matter experts dalam bidang mereka. Supposedly lah. Banker jadi finance minister, doktor health expert jadi health minister. Yeah. So I think sangat-sangat menarik. It's going to be an interesting dynamic. Especially Kuala Selangor bukan kerusi yang begitu urban. You know, sepatutnya biasanya orang yang kumpulan yang menilai ahli politik dari segi dia policy understanding sebagainya adalah usually pengundi urban. Tapi Kuala Selangor bukan kerusi seperti Gombak contohnya. Jadi saya rasa sangat menarik, terutamanya apabila kita mendengar rumours yang Tengku Zafrul akan bertanding di situ. PH Dr. Zul pun mengubah fikiran dia untuk daripada tidak bertanding untuk bertanding. Because initially dia nak retire kan. So I think ini menunjukkan bahawa tinggalnya PRU it truly is like wartime untuk semua orang. We must defend all our seats at all costs. So saya rasa this majority boleh dikira comfortable, tetapi with undi 18 you really never know. Dan kita kena melihatlah bagaimana saya rasa kerusi ini kita akan melihat idea tawaran-tawaran polisi daripada dua-dua ahli politik ini berbanding daripada mungkin kerusi-kerusi lain. Ya, daripada tawaran itu, Doktor, 1 minit je kita ada. Adakah Datuk Seri Tengku Zafrul akan membawa bayangan bajet 2023 bersama-samanya dalam kempen ataupun berada di kerusi Kuala Selangor? Pastinya, kerana takkan nak buat kerja sia-sia, tidak tidur malam beberapa bulan untuk menyiapkan bajet. Dan all the goodies will be tells to the public, kan, benda ni harus diselesaikan, kita nak selesaikan bagaimana, perlu ada kerajaan bagaimana, kerajaan yang telah membentangkan bajet, jadi siapakah dia, maka dialah dirinya sendiri. Saya nak tambah sikit je, saya tahu masa tak ada. Caveat tentang Kuala Selangor. Tengku Zafrul, keturunan raja. Orang tak pernah tanya adakah dia keturunan raja di Selangor. Tapi kenapa Kuala Selangor? Kuala Selangor ada lokaliti di mana bermulanya konsep diraja di Selangor. Kita ada istana asal Selangor tersebut. Itu caveat Kuala Selangor untuk Tengku Zafrul. Banyak lagi caveat ni, tapi banyak juga kawasan yang tak sempat kita nak sentuh. Tapi saya percaya, walaupun tadi Luqman dah kongsikan data untuk PRU ke-14, tetapi dengan penambahan jumlah pengundi baharu, saya rasa landscape-nya banyak yang akan berubah. Tapi kalau nak berubah tu pastinya anak muda kena keluar mengundi lah. Ya. Dan sebab kalau tak ada ataupun 78 pengundi pertama kali nak pergi ni, dia kalau tak mengundi tu dia jadi lain sikit. Ya, dia terkilan sikit kerana 5 tahun sekali. Ya. Dan kita akan ada kerajaan yang tak tahu bersama dia menerima sokongannya penuh atau tidak. Ya. Nanti kita kena bersama lagi lah, Luqman. Sebab Mungkin ke 11 malam. sebab ada benda lagi yang kita tak habis. 10 saat Kira. Orang muda ni katanya banyak atas pagar. Okey. Kita dah tahu basically apa yang setiap parti perjuangkan. Kita dah tahu barisan calon kebanyakannya. Adakah mereka sudah ada cukup untuk decide atau mereka masih lagi belum decide? Saya rasa tak cukup lagi. Saya rasa mereka akan melihat the next 2 weeks with bated breath dan akan melihat apa last minute
Sebab manifesto tak semua ada bentang lagi dan saya anak muda akan paling mengambil tahu mengenai manifesto setiap parti. Baik, terima kasih Kira Yusri, pengasas bersama Undi 18 dan Dr. Ahmad Zahrudin Sani Ahmad Sabri, penganalisis politik bersama dengan kami. Sudah tentu kami di Astro Awani akan mengikuti setiap hari dan juga sepanjang hari semua sisi liputan menjelang hari pengundian pada 19 November nanti. Anda ikuti di astroawani.com dan juga saluran 501 Astro Awani. Saya Luqman Haris. Dan juga saya Ehsan Raya. Pastikan ini saluran pilihan raya anda, Astro Awani. Assalamualaikum dan jumpa lagi.